Cara terakhir, sekali lagi Najib lafaz sumpah laknat. Tiba-tiba Najib berubah di saat akhir. Rafizi dedah dalang sebenar di sebalik projek LCS. Kantoi, dalang sebenar di dedah Rafizi, rupanya geng sendiri. Rupanya ini punca UMNO tiba-tiba adakan mesyuarat tergempar. Sekiranya aku berdusta di atas sumpahku ini, ya Allah, maka ya Allah, halallah laknatmu ke atas diriku. Bekas Perdana Menteri Najib Razak malam ini sekali lagi melafazkan sumpah mubahalah saling laknat melaknati bagi menafikan pembabitannya dalam penyelewengan dana SRC International. Najib berkata, lafaz sumpah kali ini bertujuan untuk membersihkan nama keluarganya dan kedua ibu bapanya. Dalam lafaz sumpahnya, Najib berkata bahawa dia tidak menyedari sama ada secara langsung atau tidak bahawa duit sebanyak 42 juta ringgit yang masuk ke akaunnya adalah dari SRC International. Aku Muhammad Najib bin Abdul Razak setelah berjuang untuk mendapat keadilan ke atas diri di dunia ini. Dengan ini aku melafazkan ucapan mubahalahku, kata Najib di Masjid Kampung Baru di Kuala Lumpur. Perkembangan itu hadir menjelang prosiding rayuan akhir kes bekas Perdana Menteri itu di Mahkamah Rayuan pada Selasa ini. Aku tidak pernah pada bila-bila masa mengetahui secara khusus atau sebaliknya bahawa dana 42 juta ringgit datangnya dari syarikat SRC secara langsung atau tidak langsung. Aku tidak pernah menerbitkan atau bersetuju mewujudkan syarikat SRC untuk tujuan merangkul apa-apa dana SRC bagi tujuan kegunaan peribadiku atau tujuan kegunaan keluargaku. Aku tidak pernah mengarahkan mana-mana anggota pengarah atau mana-mana pegawai SRC untuk menyelewengkan apa-apa dana syarikat SRC ke dalam akaun bank aku untuk apa-apa tujuan pun, kata Najib lagi ketika melafazkan sumpahnya. Najib tiba di Masjid Jamek Kampung Baru sebelum masuk waktu solat Isyak dengan diiringi anaknya Ashman, beberapa pemimpin politik serta penyokongnya. Najib, Ashman dan beberapa pemimpin UMNO yang hadir mengenakan baju putih. Antara pemimpin UMNO lain yang hadir termasuklah Setiausaha Agung Ahmad Maslan dan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan Ahmad Jazlan Yaakob. Ketibaan Najib di masjid disambut oleh penyokongnya yang hadir memberi sokongan dan turut serta menunaikan solat hajat buat bekas Presiden UMNO itu. Ahli Parlimen pekan itu menzahirkan rasa kecewa di atas keputusan Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda 210 juta ringgit terhadapnya. Dalam sumpahnya malam ini, Najib juga mendakwa dia tidak terlibat dalam mesyuarat kabinet bagi meluluskan jaminan kerajaan bagi pinjaman kumpulan wang persaraan KWAP sebanyak 4 bilion ringgit kepada syarikat SRC untuk tujuan mendapatkan habuan haram. Sebelum mengakhiri sumpahnya, Najib sekali lagi melafazkan kesediaannya untuk dilaknat Allah SWT jika dia berbohong. Sekiranya aku berdusta di atas sumpahku ini, ya Allah, maka ya Allah, halallah laknat ke atas diriku. Sebaliknya, jika semua ini fitnah yang telah dirancang oleh musuh-musuh politikku, maka ya Allah, aku bermohon sesungguhnya kepadamu agar engkau laknatilah mereka serta orang-orang yang bersubahat dan bersekongkol dengan mereka, katanya sambil disambut dengan ucapan amin oleh jemaah yang hadir. Pada Disember tahun lalu, Mahkamah Rayuan menolak permohonan Najib untuk mengenepikan sabitan yang dijatuhkan Mahkamah Tinggi pada 28 Julai 2020 atas pertuduhan salah guna kuasa, jenayah, pecah amanah dan pengubahan wang haram. Najib kemudian mengemukakan rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan bagi mengenepikan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda 210 juta ringgit bagi kes penyelewengan dana 42 juta ringgit milik SRC. Hukuman ditangguhkan sementara proses rayuan selesai. Bekas Perdana Menteri hari ini tiba-tiba bercakap mengenai kesepian dan kesendirian. Pernah diingat ramai kerana kepetahan dan kelicikannya di media sosial untuk mengulas pelbagai isu. Hantaran Najib itu agak luar dari kebiasaan. Mengiringi hantaran tersebut dengan gambar dia termenung di depan paip dipercayai tempat berwuduk. Ahli Parlimen pekan itu berkata, perjalanan hidup seseorang adalah berbeza antara satu sama lain. Kita sentiasa doakan dan harap yang terbaik dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita berasa usaha dan kebaikan yang kita lakukan sia-sia. Ada kalanya kita berasa susah hati dengan ujian dan dugaan, dengan fitnah dan penganiayaan, dengan harapan yang diakhiri dengan kegagalan, katanya.
Najib yang kini sedang di peringkat akhir mahkamah untuk menentukan masa depannya juga bercakap tentang pengkhianatan. Bagaimanapun dia tidak memberikan sebarang gambaran mengenai siapakah yang dirujuknya dalam hantaran tersebut. Dengan keikhlasan yang dibalas dengan pengkhianatan, ada kalanya kita berasa kita keseorangan, katanya. Luahan dan kesedihan Najib itu dipercayai mempunyai kaitan dengan rayuan akhirnya berhubung kes rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram membabitkan dana SRC International Sendian Berhad bernilai RM42 juta. 4 hari lalu Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Najib untuk mengemukakan bukti baru berhubung kes berkenaan. Panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat sebulat suara menolak permohonan yang dikemukakan Najib. Tengku Maimun berkata, bukti tersebut tidak relevan dengan kes terhadap Najib dan gagal menunjukkan hakim perbicaraan Muhammad Nazdan Muhammad Ghazali mempunyai konflik kepentingan. Keputusan itu menyaksikan mahkamah akan mendengar rayuan Najib bagi membatalkan sabitan dan hukumannya dalam kes berkenaan. Perbicaraan rayuan Najib akan bersambung esok dan mahkamah dijangka akan membuat keputusan dalam masa terdekat. Selepas mengumumkan akan mendedahkan jerung besar dalam kes kapal tempur pesisir LCS malam, Rafizi Ramli hari ini menamakan isteri menteri di Jabatan Perdana Menteri Abdul Latif Ahmad. Latif ialah Timbalan Menteri Pertahanan bagi tempoh 2008 hingga 2013. Dia meninggalkan UMNO selepas pilihan raya umum 2018 dan memilih bersatu. Dalam kenyataannya sebentar tadi, Rafizi mendakwa syarikat palsu yang menerima bayaran daripada projek LCS dimiliki oleh Zainab Muhammad Saleh. Latif bagaimanapun berkata Zainab bukan isterinya. Rafizi mendakwa perkara itu didedahkan dalam pengkalan data, dokumen bocor Paradise Papers dan dalam laporan siasatan dalaman projek LCS. Laporan keseluruhan siasatan dalaman itu tidak dikongsi dengan pihak media buat masa ini. Sementara itu, Rafizi berkata dia berharap pendedahannya dapat menutup mulut UMNO dan Barisan Nasional daripada cuba menyalahkan pesara-pesara tentera laut apabila skandal ini meletup. Skandal sebesar ini tidak boleh berlaku tanpa ada dalang dari kalangan pimpinan UMNO yang membuat keputusan-keputusan besar pada ketika itu, sedangkan pesara-pesara tentera laut hanya bersubahat melaksanakan penyelewengan, katanya. Nama jerung yang didedahkan oleh Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli melibatkan isu kapal tempur pesisir LCS adalah geng sendiri. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Isham Jalil menyindir Rafizi selepas mendedahkan nama jerung yang didakwa terlibat dalam penyelewengan projek itu adalah isteri Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad. Isham berkata adalah tidak tepat untuk Rafizi mengaitkan Abdul Latif dengan UMNO kerana beliau telah bertukar parti iaitu Bersatu yang menjadi salah sebuah komponen Pakatan Harapan ketika mentadbir negara. Rafizi ini bukan orang UMNO, dia bekas orang UMNO, samalah macam Anwar, Azmin dan ramai lagi orang PKR yang bekas UMNO. Tahun 2019 dia telah masuk Pakatan Harapan, jadi geng kamu dan masuk PPBM. Kenapa masa itu kamu tidak tanya dia semasa audit forensik LCS ini dibuat? Sebelum ini kamu berdegar-degar kata LCS ini kes rasuah UMNO dan Barisan Nasional bagai, tapi sekarang kamu dedah geng kamu yang dulu kamu sendiri terima lompat parti masuk Pakatan Harapan yang kamu dakwa buat kerja ini, sindir Isham. Rafizi hari ini mendakwa antara tokoh penting di belakang syarikat yang terlibat dengan projek LCS adalah isteri kedua Abdul Latif yang menjadi Timbalan Menteri Pertahanan ketika itu. Dalam kenyataannya, Rafizi mengaitkan Abdul Latif sebagai pemimpin UMNO dan sebagai timbalan kepada Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi dalam Kementerian Pertahanan. Zainab Muhammad Saleh ialah isteri kedua kepada Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Semasa skandal ini berlaku, beliau yang juga ahli Parlimen Mersing merupakan pemimpin UMNO sebelum menyertai Bersatu selepas PRU 2018. Laporan siasatan dalaman projek LCS juga secara jelas menyebut bahawa Zainab Muhammad Saleh adalah isteri kepada Dr. Latif Ahmad. Beliau adalah Timbalan Menteri Pertahanan bagi tempoh 2008 hingga 2013. Menteri Pertahanan ketika ini ialah Datuk Seri Zaid Hamidi, Presiden UMNO sekarang, kata Rafizi. Abdul Latif menyertai Bersatu pada 12 Februari 2019. Beliau menerima kad keahlian daripada pengerusi Bersatu ketika itu iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad yang juga Perdana Menteri ketika Kerajaan Pakatan Harapan berkuasa. Perjumpaan tergempar semua ketua bahagian UMNO di Menara Dato' On dijangka panas selepas dikabarkan beberapa ketua bahagian tidak berpuas hati kerana tidak dicalonkan dalam pilihan raya umum akan datang. Sumber UMNO memberitahu portal FMT keadaan tegang itu menyebabkan Presiden Ahmad Zaid Hamidi pening kepala dan meminta semua ketua bahagian hadir ke Ibu Negara pagi ini. Urusan calon PRU ini ada yang bertekak-tekak. Malam tadi mesyuarat di bahagian-bahagian bergaduh. Biasalah, sebab apa? Dah tradisi UMNO sejak berpuluh tahun dulu bila dia jadi ketua bahagian
Bahagian dia yang jadi calon ahli parlimen. Tapi sekarang bila ke tengah muka baru, ada tak puas hati, ada yang dah kalah PRU14 pun nak bertanding lagi. Dah kalah lah. Ini yang Datuk Seri Zahid pening kepala, tapi dia strict atau tegas, kata sumber itu. Katanya kira-kira 150 daripada 191 ketua bahagian dijangka hadir pada mesyuarat pertemuan segera dan mustahak itu. Bagaimanapun dipercayai Ketua Bahagian Pasir Salak Tajuddin Abdul Rahman, Ketua Bahagian Ketereh Anwar Musa dan Ketua Bahagian Arau Syahidan Kasim tidak akan muncul. Jemputan kepada Ketua Bahagian itu diedarkan oleh Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan malam tadi dengan menyifatkan pertemuan yang dijadual bermula jam 11 pagi itu sangat penting. Datuk Seri Presiden dan Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan meminta agar ketua-ketua UMNO bahagian hadir ke satu pertemuan khas berhubung satu perkara yang sangat penting demi masa depan parti yang mesti disegerakan. Menurut jemputan yang dilihat FMT, antara ketua bahagian UMNO yang dilihat hadir adalah Ketua UMNO Kinabatangan Bung Mokhtar Radin, Ketua UMNO Lenggong Sarani Muhammad, Ketua UMNO Johor Bahru Syahriz Samad.